Baik, kita mulakan surah Yasin mulai daripada ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun, dan satu tanda, lahum, bagi mereka, al-ardu, bumi, al-mait, al-ardu, bumi, al-maitatu, yang mati, ahyainaha, telah kami hidupkan akannya, wa akhrajna, dan telah kami keluarkan, minha, daripadanya, habban, akan bijian, faminhu, maka daripadanya, yakulun, mereka makan. Ayat 34, wa ja'alna, dan telah kami jadikan, fiha, padanya, jannatin, kebun-kebun, min nahil, daripada kurma, wa anab, dan anggur, wa fajjarna, dan telah kami pancarkan, fiha, padanya, minal uyun, daripada mata air. Ayat 35, liyakulu, supaya mereka makan, min samarihi, daripada buahnya, wama, dan apa yang, amilat, telah ia kerjakan, akannya, amilathu, telah ia kerjakan akannya, akannya, aidihim, oleh tangan-tangan mereka, afala, maka apakah tidak, yashkurun, mereka bersyukur. Okey, boleh ulang wa ayatun tadi. Yang mati telah kami hidupkan padanya, Ya. Ya. Baik, semak semula. Ayat 33. Wa ayatun, dan satu tanda, lahum, bagi mereka, al-ardul maitatu, bumi yang mati,
Bumi yang mati ni maksudnya bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maknanya gersang. Ya, bumi yang mati. Ahyainaha, telah kami hidupkan akannya. Wa akhrajna minha habban, dan telah kami keluarkan daripadanya ya biji-bijian. Maksudnya, bumi yang kering kontang, gersang, dikatakan sebagai bumi yang mati. Allah turunkan hujan. Ya, kemudian tumbuhlah berbagai-bagai tanam-tanaman yang mengeluarkan bijian. Faminhu yakulun, maka daripadanya mereka makan. Ini tanda-tanda bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, diterangkan dalam surah Yasin. Ya, Allah nak menunjukkan, menerangkan. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, adakah mereka tidak fikirkan? Ya. Pohon-pohon yang mengeluarkan bijian. Ya, waktu ya belum masak. Kadang keadaannya begitu pahit, tak boleh dimakan. Kadang setengah bijian tu kelat, ya, sekelat-kelatnya, tak boleh dimakan. Ada setengah bijian tu, ya, masam, ya, semasam-masamnya. Tetapi bila dah masak, ya, manis, ya, rangup, sedap, ya, bayangkanlah, ya, biji-bijian atau buah-buahan yang ada di sekeliling kita. Ya, contohnya, ya, buah ya, durian contohnya. Ya, waktu ia masih mentah atau muda lagi, ya, tak boleh nak dimakan, kelat. Sama dengan ciku, ya, macam tu juga kelat. Sama dengan mangga, masam. Ya, tapi bila dah masak, ya, manis, sedap, ya, menyenangkan. Itulah tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah Ta'ala. Allah tunjukkan, ingatkan kepada manusia, jangan lupa diri. Waja'alna fiha jannatin, dan telah kami jadikan padanya kebun-kebun min nakhil, daripada kurma. Kadang kita fikirkan, di tengah padang pasir ni, ya, apalah nak makan? Ya, tak ada apa yang boleh tumbuh. Ya, boleh kita tanam labu tengah padang pasir, tak tumbuh. Ya, tapi kurma, ya, pohon kurma ni, ya, boleh tumbuh di tengah padang pasir. Ya, yang begitu keadaan kering. Ya. Tanam pokok lain, ya, tak boleh tumbuh. Ya. Tapi kurma boleh tumbuh dan mendatangkan hasil, ya, yang digemari oleh semua manusia dan mempunyai, ya, kelebihan-kelebihan, ya, yang, ya, diharapkan oleh manusia. Begitu juga a'nab. Allah tumbuhkan, ya, anggur-anggur mana-mana di tempat yang, ya, cuaca sejuk. Ya. Nah, Allah tumbuhkan, ya, anggur-anggur. Sebab kurma anggur ni, ya, sudah terbiasa di pemikiran mereka. Ya, kalau disebut dalam Quran ni rambutan, ya, mereka tak kenal. Ya, disebut durian, masa tu pun mereka tak kenal. Ya. Jadi belum sampai berita mengenai tentang rambutan durian kepada mereka. Ya, jadi kalau disebut kurma anggur, dia dah ada dalam pemikiran mereka dan mereka boleh bayangkan. Wa fajjarna fiha minal uyun, maka telah kami pancarkan padanya daripada mata air. Maksudnya, ya, di celah-celah, ya, padang pasir tadi ada air yang mengalir, yang mana, ya, di situlah mereka dapat bercucuk tanam. Liya'kulu min samarihi, supaya mereka makan daripada buahnya.
Waman amilathu aidihim, dan apa yang telah ia kerjakan akannya oleh tangan-tangan mereka. Ini mereka makan buah-buahan dan apa yang mereka usahakan untuk memperolehi buah-buahan tadi mereka tanam, ya, dan dapat hasil yang mana mereka pun dapat makan daripada hasil itu. Afala yashkurun, maka apakah tidak mereka bersyukur? Mereka tidak mahu berterima kasih kepada Allah yang Maha Pencipta. Kalau tumbuh mati, gibab kita, ya. Memang gibab pun. Kadang orang tanam bunga, asyik mati. Ya. Gibab dah deh nak tanam, ya. Tak payahlah tanam, ya. Jadi bila mati tu terfikir oleh kita, ya, tak ada kuasa kita nak menghidupkan. Tak ada kuasa kita. Kita kadang tanam macam lain orang tanam, ya. Tapi tak hidup, tak tumbuh benih tadi. Ya. Jadi disitulah kita nampak kekuasaan Allah Ta'ala yang membelah bijian tadi dan ia mencambah tumbuh, ya, sehingga, ya, kita dapat merasai nikmat daripada tanaman itu. Baik, sama lagi ayat yang ke-36, ya. Subhana, maha sucilah. Allazi, Tuhan yang khalaqa, telah menciptakan ia, azwaja, akan pasangan-pasangan, kullaha, kesemuanya, mimma, daripada apa yang tumbitu, ia tumbuhkan, al-ardu, oleh bumi, wamin, dan daripada anfusihim, diri mereka, wa mimma, dan daripada apa yang la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Wa ayatun, dan satu tanda, lahum, bagi mereka, al-lail, malam, naslahu, kami tanggalkan, minhu, daripadanya, an-nahar, akan siang, faiza, maka tiba-tiba, mereka muzlimun, orang-orang yang kegelapan. Saya ulang. Subhana. Ina. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha sucilah Tuhan yang
telah menciptakan ia akan pasangan-pasangan kesemuanya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, daripada apa yang ia tumbuhkan oleh bumi dan daripada diri-diri mereka. Maksudnya, Allah Ta'ala telah menciptakan ia berpasang-pasangan. Maksudnya apa? Ada lelaki, ada perempuan. Ya, ada jantan, ada betina. Ya. Bukan hanya manusia saja, tapi tumbuh-tumbuhan juga rupanya ada jantan, ada betina. Ya. Kita tengok, kalau pokok jantan, dia tak buah. Ya. Pokok tanam, ya, besar pokok, tak pernah buah. Itu pokok jantan katanya. Ya. Kalau buah betik lagi nampak. Buah betik kalau dia punya bunga dia memanjang, ya, bunga dia memanjang, itu jantan tu. Ya. Kalau yang betina dia tak bertangkai, ya, dia punya bunga dia. Ya. Kalau yang jantan tu memanjang bertangkai, itu artinya betik betina. Jantan. Ya. Jadi maksudnya, ya, tumbuh-tumbuhan pun rupanya ada pasangan, ada jantan, ada betina. Ya. Begitu juga dengan binatang-binatang. Wa min anfusihim, dan daripada diri-diri mereka, maknanya bangsa manusia. Ya, bangsa jin pun ada pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang tidak mereka mengetahui. Ya, kadang sampai, ya, keadaan yang manusia sendiri tak sampai ilmunya ke situ. Tapi ada jantan, ada betina. Ya. Wallahu alam. Kadang sampai manusia kaji. Ya. Ada batu jantan, ada batu betina. Ya. Sampai keadaan macam tu. Ya. Mana ilmu manusia, ya, sampai tak mengerti, layak lama, tak sampai ke situ. Tapi ada jantannya, ada betinanya. Ya. Jadi macam COVID pun agaknya ada jantan, ada betina. Ya. Jadi itu dimaksudkan, ya, dalam ayat ini. Sampai layak lama tu, sampai manusia tak mengetahui. Ya. Mana kadang kita hanya mengetahui yang kasar-kasar, yang zahir-zahir, tapi yang halus, ya, pun kita tak sampai ilmu ke situ. Tapi, ya, ada juga jantan betinanya. Dan juga boleh dikatakan sebagai, ia berpasangan. Contohnya Allah jadikan malam siang, langit bumi, ya, pagi petang, ya, lautan daratan. Itu juga dikatakan sebagai azwaj. Berpasangan. Ya. Baik, kita sama. Ada lagi. Wa ayatun, dan satu tanda, lahum bagi mereka al-lail, iaitu malam. Naslahu minhun nahar, kami cabutkan daripadanya akan siang. Bila Allah cabutkan siang, maknanya Allah hilangkan siang, apa jadi? Faizahum muzlimun, maka tiba-tiba mereka orang-orang yang kegelapan. Bila siang tidak ada, apa jadi? Iaitu malam. Manusia pun dalam keadaan gelap gulita. Ya, itu dikatakan satu tanda bagi mereka ialah malam. Macam mana malam tadi? Allah cabutkan siang, tanggalkan siang. Ya, maka tinggallah mereka dalam kegelapan. Ya. Jadi, itu di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, bolehkah kita, ya, ubah? Aku tak nak malam, aku nak siang ni. Ubahlah. Ya, kuasa mana yang nak ubah? Aku tak nak ni malam, aku nak siang saja. Tak ada pun, ya, kekuasaan manusia yang nak merubah. Ya, malam itu boleh
diteruskan sampai seminggu. Siang tu pun minta diteruskan sampai seminggu. Ya, tak dapat. Ya, inilah tanda yang kita perlu terima hakikatnya, iaitu satu kekuasaan Allah Ta'ala yang telah menjadikan malam dan siang. Lagi ayat 38, wasyamsu, dan matahari. Tajri, ia beredar. Limustaqarri, bagi tempat ketetapan. Bagi tempat ketetapan. Laha, baginya. Zalika, itu. Takdir, ketentuan. Al-Aziz, yang maha gagah. Al-Alim, lagi maha mengetahui. Wal-Qamara, dan bulan. Qaddarnahu, telah kami tentukan akannya. Manazila, beberapa darjat. Hatta, sehingga. Ada, telah kembali ia. Kal urjuni, seperti mayang kurma. Seperti mayang kurma. Al-Qadim, yang tua. Ayat 40. La syamsu, tiada matahari. Yang bagi, sayugianya. Sayugianya. Laha, baginya. An, bahawa. Tudrika, ia melagai. Melagai, daripada melagakan. Ya. Boleh juga dalam bracket melampaui. Dalam bracket, ya. Al-Qamara, akan bulan. Wala, dan tidak. Al-Lail, malam. Sabiku, yang mendahului. An-Nahar, siang. Wa kullun, dan masing-masing. Fi falakin, pada landasan.
pada landasan yasbahun, mereka beredar. Baik, saya mak semula. Dan matahari dengan pandangan yang maha jasa Ya. Baik, saya mak semula. Ayat yang ke-38 ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari ia beredar bagi tempat ketetapan baginya. Maksudnya matahari beredar, ia mengikut dia punya tempat peredarannya, atau mana matahari. Zalika takdirul azizil alim. Itu ketentuan yang maha gagah lagi maha mengetahui. Wal qamara qadarna, dan matahari dan bulan pula telah kami tentukan akannya manazil, beberapa darjat, hatta adakal urjunil qadim, sehingga telah kembali ia seperti mayang kurma yang lama. Kejadian matahari, kita lihat matahari keluar pagi-pagi, ia bulat, kemudian dia pun tenggelam di barat, keadaan bulat juga, itu ketentuan Allah Ta'ala yang bersifat maha gagah lagi maha mengetahui. Berbeza dengan bulan. Bulan ini ditentukan ada darjat. Dia keluar mula-mula sabit atau disebut hilal, macam kita katakan sabit lah. Jadi bentuk sabit tu macam tu lah. Kemudian membesar, ikut darjat dia. Itu dikatakan darjat. Sampailah bulan penuh, disebutlah sebagai Komariah. Komariah ni bulan dah penuh. Kemudian bila dah penuh, dia akan mula beransur-ansur, mengecil balik, sehinggalah halus kecilannya, sabitnya begitu halus, dan dia pun menghilang. Itulah dikatakan Allah jadikan bulan itu beberapa darjat, sehingga telah kembali ia seperti mayang kurma yang lama. Mayang kurma ni dia dah menguncup. Mayang kurma yang lama ni dah menguncup, macam itulah bulan, dia pun balik dalam keadaan menguncup macam mana pun mayang kurma. Kalau kita tak tahu mayang kurma, mayang kelapa pun boleh lah. Kelapa pun ada mayang juga. Jadi mula-mula mayang tu kembang, kemudian bila dah tua dia pun menguncup, macam itulah nak dibayangkan bulan. Nak diperkenalkan bulan macam tu. Dia tak macam matahari, terbit bulat balik bulat. Tapi bulan ni dia ada darjat. Jadi betul lah di pihak kita, orang-orang Islam sudah menjadikan bilangan bulan mengikut bulan yang di langit. Sebab itu bila dikatakan 1 Syawal, artinya bulan dah sabit ataupun bulan hilal dah timbul.
atau dikatakan bulan sabit dah timbul. Itu menunjukkan awal bulan. Kemudian sampailah habis bulan dikatakan 1 bulan. Jadi kita ikut ya. Kita bukan Masihi, kita ikut ya Hijrah. Jadi Hijrah kita ikut kepada bulan ya. Masihi diikut matahari. Atau sebab itu matahari dia ada bulan loncat. Ya, dia ada bulan loncat. Kadang tiba-tiba tak ada 31, kadang 29. Ya, tapi ikut Komariah dia tak lari. Ya, 29 30, 29 30, dia tak ada 31. Dia akan jatuh pada 29 30. 29 30, itu saja. La syamsu yang bagi laha antudrikal qamara. Tiada matahari ia melagai baginya bahawa ia tapi tadi apa? Tidak ia sayugianya baginya bahawa ia melagai akan bulan. Tiada matahari sayugianya baginya bahawa ia melagai akan bulan. Jadi kita tak nampak matahari bila beredar, matahari ke barat, dia beredar tu sama dengan bulan beredar. Tapi ada tak dia bertembung? Tak ada bertembung. Masing-masing ada falak dia. Maknanya ada, kata kita bahasakan sebagai rel. Ada rel dia, ada landasan dia. Walal lailu sabiqun nahar. Dan tidak malam yang mendahului siang. Kata siang, kata malam, aku dulu. Kata siang, aku dulu. Ada tak? Dia berlaku macam tu. Lalu satu malam jadi panjang sampai, kalau satu malam kita katakan 12 jam, malamnya dari 24 jam. Tak ada. Itu pun kena perhatikan. Ini kebesaran. Surah Yasin memberikan memberikan manusia supaya berfikir. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan masing-masing pada falak. Pada falak ni mana pada landasan mereka beredar atau mereka terapung. Mana masing-masing beredar. Mengikut falak atau landasannya masing-masing. Kita saja tidak mau mengambil tahu. Padahal kita tengok matahari, bulan dan planet-planet yang lain bertaburan. Banyak lagi planet-planet yang lain. Adakah dia berlaga? Tak ada berlaga. Masing-masing ada landasan dia yang kita tidak ketahui, tapi Allah bagi tahu. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-41. Wa ayatun. Dan satu tanda. Lahum bagi mereka. Anna bahawasanya kami. Hamalna. Telah kami bawa. Zuriyatahum. Akan zuriat mereka. Fil fulki. Dalam bahtera. Mashun yang dipenuhi. Wa khalaqna, dan telah kami ciptakan
Lahum bagi mereka. Mim mislihi daripada seumpamanya. Ma apa yang yarkabun mereka kenderai. 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 Wain dan jika nasya kami kendaki nugrikhum kami tenggelamkan akan mereka. Fala maka tiada sorih yang menolong. Lahum bagi mereka. Walahum dan tidak mereka yunqazun mereka diselamatkan. Baik, ulang. Dan satu tanda. Bagi mereka bahasanya kami telah kami bawa akan zuriat mereka dalam ampunan yang dipenuhi. Dan telah kami ciptakan bagi mereka daripada seumpamanya apa yang mereka kenderai. Dan jika kami kendaki kami tenggelamkan akan mereka maka tiada yang menolong bagi mereka dan juga mereka diselamatkan. Ya. Wa ayatul lahum dan satu tanda bagi mereka anna hamalna zuriyatahu bahwasanya kami telah kami bawa akan zuriat mereka fil fulkil mashhun dalam bahtera yang dipenuhi. Ini mengingatkan kembali asal usul perkembangan manusia. Manusia ya daripada Nabi Adam ya kemudian Nabi Idris. Lepas Nabi Idris Nabi Nuh. Ya jadi Nabi Nuh ni generasi yang masih awal. Ya sejarah kemanusiaan paling masih awal lagi. Jadi ya masyarakatnya mereka menyembah berhala. Allah utus Nabi Nuh untuk mereka untuk mereka mentauhidkan Allah. Tapi mereka musuhi Nabi Nuh. Sehingga mereka nak rejam Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh tak berhenti, mereka akan rejam. Ya, ini dah melampau dah. Kalau Nabi Nuh teruskan, memang betul-betul dilakukan. Mereka akan rejam. Jadi Allah perintahkan Nabi Nuh suruh buat bahtera. Ya, dan pedulikan mereka. Jadi Nabi Nuh tidak berdakwah. Melainkan Nabi Nuh mengikut arahan Allah supaya buat bahtera. Mengikut sejarah, Nabi Nuh bukan duduk di hutan. Nabi Nuh duduk di tengah lapangan, bukan di hutan. Jadi bayangkanlah di mana dia cari kayu. Sudah tentulah jauh daripada tempat dia duduk. Dia mencari kayu kayan untuk dijadikan sebagai satu bahtera yang besar. Zaman itu, manusia masih setinggi-tinggi pokok kelapa. Masih besar-besar. Ya, bukan macam kita ni kerdil. Ya, manusia dulu besar-besar. Ya, setinggi batang kelapa. Setinggi pokok kelapa. Itu nak menunjukkan tinggi dia. Sudah tentu kapal ni. Ya, kalau sekarang ni yang dikatakan cruise sampai 23 tingkat. Ya. Dia mereka sekarang ni buat ya
Cruise sampai 23 tingkat. 23 tingkat tu kalau Nabi Nuh berdiri sondol lah. Masih sondol lagi. Tapi kita kerdil ni, kita boleh duduk 23 tingkat tu. Satu-satu tingkat tu dah ada manusia. Kalau dulu, ya, 23 dah sondol lagi dah. Ya. Nah, jadi macam mana besarnya kapal masa itu. Sampai dibayangkan katanya, sampai 3 padang bola. Ya. Dibayangkan katanya sebesar 3 padang bola. Kapal Nabi Nuh. Ya. Ada 3 tingkat. Tingkat yang atas tak berapa perlu sangatlah. Tingkat yang penting iaitu tingkat bawah dengan tingkat yang kedua. Jadi bawah tu untuk binatang-binatang. Ya, atas ni, tengah ni untuk manusia. Yang atas sekali tu untuk burung. Jadi burung tu tak payah bumbung pun tak apa. Ya, binatang-binatang yang boleh terbang. Macam itulah kedudukan yang digambarkan kapal Nabi Nuh. Ya. Yang mendarat katanya di Gunung Ararat dekat Turki. Ya. Dan ya, ini satu tanda yang Allah telah letakkan zuriat yang beriman tadi tu. Dia duduk atas kapal sehingga 6 bulan lamanya terapung-apung di atas air. Baru surut air. 6 bulan tu setengah tahun. Setengah tahun atas kapal. Lepas tu mendaratlah. Jadi mendarat di gunung, atas gunung, dan nak tunggu air tu sampai betul-betul surut tu dah berapa lama lagi. Itu yang dikatakan sampai kehabisan bekalan makanan. Sehinggalah dicampur-campur makanan, direbus sekali, dimakan sekali. Jadilah bubur Asyura. Orang buatlah bubur Asyura, ya. Nak mengingatkan kisah atau sejarah Nabi Nuh. Ya. Makanan semua campur-campur, makanlah. Ya. Macam tu. Ya. Jadi ini adalah satu tanda yang mana nak tahu inilah kita punya perkembangan manusia daripada sini semua dah mati dah habis tenggelam. Daripada kapal ni lah berkembang balik zuriat Nabi Adam ini. Ya. Wa khalaqna lahum mim misli ma yarkabun. Dan telah kami ciptakan bagi mereka daripada seumpamanya apa yang mereka kenderai. Daripada ilham bahtera Nabi Nuh, manusia pun menciptakanlah berbagai-bagai kenderaan lautan yang boleh dikenderai. Sampailah sekarang. Ya. Macam-macam kenderaan di lautan kalau kita tengok. Ya. Motor darat ada, motor laut pun ada. Ya. Ya. Motosikal darat ada, motosikal laut pun ada. Ya. Jadi daripada kisah kapal atau bahtera, sebab manusia ni belum terfikir lagi nak buat kapal laut. Ya. Belum terfikir lagi masa tu. Jadi daripada idea yang bahtera Nabi Nuh ni, inilah manusia baru terfikir. Ya, dan mereka pun buatlah seumpamanya yang boleh dikenderai. Jadi zaman moden ni lagi hebat-hebatlah kelajuan kapal ini. Kalau dulu hari yang mengharapkan, dulu tadi enjin, mereka harapkan layar. Ya, itu dikatakan kapal layar. Besar-besar kapal pun ada layar dia. Jadi sekarang ni dah tercipta enjin. Jadi kelajuan tu lagilah hebat daripada kapal layar. Ya. Kecuali kapal layar Nabi Sulaiman. Ya.
kelajuannya tak sama dengan enjin yang dicipta oleh manusia. Nabi Sulaiman nak pergi mana? Angin hembus sekejap je sampai. Allah tundukkan angin untuk menghembus kapal Nabi Sulaiman. Baik, wa inna sya' nughriqhum. Dan jika kami kendaki, kami tenggelamkan akan mereka. Kalau Allah mahu, kapal-kapal yang di laut ni, kalau Allah mahu, Allah boleh tenggelamkan. Tapi sebenarnya kapal-kapal tadi terapung adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu kalau Allah mahu, Allah boleh tenggelamkan kapal-kapal yang ada di laut. Pada masa itu, wala sarikha lahu, maka tidak ada yang dapat menolong bagi mereka, wala hum yunqazun, dan tidak mereka diselamatkan. Tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh selamatkan kalau Allah nak tenggelamkan. Bayangkanlah kalau kita dengar lautan Hindi, kan? Bila kita dengar lautan Hindi, ya Rabbi punya dalam, lautan yang paling dalam, sampai dalam tu gelap gulita. Itu dikatakan lautan Hindi yang digeruni, yang digeruni oleh ahli-ahli penyelam, takut nak masuk, sebab begitu dalam. Sebab itu kalau Allah kendaki, Allah boleh tenggelamkan kapal-kapal tu. Kita kat darat, contohlah kita kat darat, kalau kita jatuh contohnya, ada juga tempat kita berpaut, di darat. Tapi kalau di laut, di laut nak berpaut apa? Kalau kita dah tenggelam, nak berpaut dengan apa lagi dah? Tak ada. Dan tak ada siapa yang boleh menyelamatkan. Pada masa itu barulah tahu siapa yang berkuasa. Baik, saya sambung satu ayat lagi, untuk pelengkap dia. Illa, melainkan. Rahmatan, rahmat. Minna, daripada kami. Wa mataan, dan bekalan. Ilahin, sehingga satu ketika. Baik. Illa rahmatan minna, melainkan rahmat daripada kami. Maksudnya, yang selamat itu di lautan, yang mereka belayar, semuanya itu adalah rahmat Tuhan. Daripada rahmat Tuhan. Kalau lautan itu bergelora berterusan, dengan ombak yang meninggi gunung, tak ada satu yang boleh selamat. Barang-barang pun tak sampai ke tempat kita. Tetapi Alhamdulillah, ini dikatakan rahmat Allah Ta'ala. Maka mereka membawa barang dagangan sampai ke tempat yang mereka tuju. Wa matan ilahin, dan bekalan sehingga satu ketika. Bekalan sehingga satu ketika mana sehingga ajal, sampai kepada ajal. Maka habislah, selesailah. Bekalan itu hanya sekadar sampai satu ketika, iaitu sehingga ajal mereka. Sampai ayat 44 dulu, InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Wassalatu